Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhafizah binti Mat Ghazali. Baiklah, di sini saya ingin membentangkan serba sedikit tajuk berkenaan isu kesalahan kata berdasarkan perkataan baharu. Jadi, mari kita dengarkan sama-sama. Jom. Baiklah, mari sama-sama kita ketahui terlebih dahulu apakah yang ingin disampaikan melalui tajuk ini. Pertama sekali, bahasa Melayu ialah bahasa ilmu yang turut menerima istilah dan perkataan baharu yang digunakan oleh masyarakat Malaysia ketika berkomunikasi. Dalam mencipta perkataan baharu dalam sesuatu bahasa, proses pengayaan berlaku melibatkan bidang fonologi, morfologi dan leksikon. Menurut Nik Safiah Karim, perkataan baharu ini muncul bagi mendukung benda, konsep, proses, keadaan atau kejadian baharu yang digunakan oleh pengguna bahasa. Seterusnya, pembentukan perkataan baharu ini jelas terbahagi kepada 3 bahasa, iaitu yang pertama, imbuhan daripada bahasa Sanskrit, yang kedua, imbuhan daripada bahasa Arab Parsi, dan yang ketiga, imbuhan daripada bahasa Yunani, Latin, Inggeris. Selanjutnya, apakah imbuhan Sanskrit? Imbuhan Sanskrit ini telah digunakan ke dalam bahasa Melayu dan banyak kosakata bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Melayu termasuk sistem imbuhan. Imbuhan-imbuhan ini dapat memberikan makna tertentu kepada kata dasar. Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama terserap ke dalam sistem tata bahasa. Jadi, dalam imbuhan Sanskrit ini terbahagi kepada 2 imbuhan, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Bagi imbuhan awalan adalah seperti maha, tata, pra, swa dan sebagainya, dan bagi imbuhan akhiran pula adalah wan, man, wati dan nita. Ini merupakan beberapa contoh yang telah saya dapatkan di media cetak dan media elektronik tentang kesalahan bahasa imbuhan Sanskrit. Baiklah, berdasarkan kesalahan imbuhan bahasa Sanskrit, saya telah memberikan 2 contoh yang diletakkan di dalam slide ini. Yang pertama adalah tata bahasa. Menurut Regina Ibrahim, awalan tata merupakan bentuk terikat dan oleh yang demikian dieja bersambung dengan kata yang mengikutinya. Hal ini demikian kerana perkataan tata ini ada kaitan dengan konsep morfem yang merupakan kata awal yang digabungkan pada kata utama demi penjelasan tanpa adanya senggang atau bertanda sempang. Cara mengeja perkataan yang digabungkan dengan morfem ini adalah dengan menulisnya sebagai satu perkataan sahaja. Contoh yang kedua ialah pasca banjir. Menurut Nik Safiah Karim, jika kata dasar menerima mana-mana imbuhan, maka hendaklah dieja sebagai satu kesatuan dan tidak secara terpisah. Demikian juga dengan perkataan pasca banjir. Bagi perkataan ini, bentuk dwi, juru, maha, tata dan pasca ialah awalan dan oleh itu harus dieja bercantum dengan kata dasar masing-masing. Seperti perkataan pasca banjir, kata dasarnya ialah banjir yang digabung dengan imbuhan pasca. Seterusnya, kita beralih pula kepada imbuhan Arab Parsi. Imbuhan Arab Parsi ini merupakan proses perubahan bentuk yang merupakan fenomena biasa dalam penerimaan perbendaharaan kata asing yang mungkin melibatkan perubahan ejaan, bunyi dan aspek lain. Walau bagaimanapun, sistem bahasa Arab sangat berbeza dengan bahasa Melayu. Maka, proses asimilasi dari segi imbuhan berlaku tetapi adalah sangat terhad. Jadi, bagi bahasa Arab Parsi ini terdapat 2 imbuhan, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Bagi imbuhan awalan terdapat satu sahaja imbuhan, iaitu bi, dan imbuhan akhiran pula ialah wi, i, yah, in, ad dan ah. Ini merupakan beberapa contoh yang saya dapatkan di dalam media elektronik dan media cetak tentang kesalahan imbuhan bahasa Arab Parsi. Baiklah, perkataan yang pertama ialah mukmin. Ejaan dahulu adalah mukmin yang ditandai dengan harakat sukun. Namun, kini ejaan telah diubah dengan huruf yang seolah sukun. Menurut Ayuba Pantu, Hamzah berharakat sukun dilambangkan dengan huruf K seperti mukmin ejaan kini. Walaupun terdapat berbagai variasi ejaan, kedua-dua bentuk perkataan baik mukmin dan mukmin masih diterima dalam konteks bahasa. Tetapi mukmin yang
ditambah huruf K lebih kerap digunakan dalam penulisan rasmi dan dalam ejaan baku. Contoh kedua ialah perkataan qari'ah. Perkataan asalnya dipetik daripada al-qaryat dalam bahasa Arab. Menurut Ahmad Zulfadli Luqman, kata asal ini dalam bahasa Arab diperoleh daripada kata akar ka-ru-wa. Pola kata ini juga dibina daripada wazan fa'ilah yang menjadi kata nama asal. Perkataan ini telah dipinjamkan kepada bahasa Melayu dengan menggunakan ejaan qari'ah iaitu K-A-R-I-A-H. Akhirnya, kita pun sudah sampai ke bahasa yang terakhir iaitu bahasa imbuhan Yunani, Latin, Inggeris. Imbuhan Yunani, Latin, Inggeris merujuk kepada gabungan imbuhan yang berasal daripada bahasa Yunani dan Latin yang digunakan secara meluas dalam pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Inggeris. Imbuhan ini memberi makna tambahan kepada perkataan asal, selalunya dalam konteks sains, perubatan, teknologi dan bidang akademik yang lain. Bagi imbuhan Yunani, Latin, Inggeris ini juga terbahagi kepada dua imbuhan iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Bagi imbuhan awalan seperti pro, anti, poli, auto, sub, supra, hetero dan sebagainya. Bagi imbuhan akhiran pula adalah isme, ik, si, al dan is. Di sini disediakan beberapa contoh kesalahan imbuhan Yunani, Latin, Inggeris yang terdapat pada media elektronik dan media cetak. Contohnya, perkataan nasionalisme. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, imbuhan akhiran yang betul adalah isme dan bukannya isma. Jadi, ejaan yang betul bagi petikan tersebut adalah nasionalisme. Secara etimologinya, perkataan nasionalisme berasal daripada gabungan dua perkataan bahasa Inggeris iaitu nation yang membawa maksud bangsa dan is yang membawa maksud faham. Lalu, nasionalisme boleh difahami sebagai kefahaman yang menjunjung tinggi rasa kebangsaan. Contoh yang kedua ialah anti-komunis. Perkataan tersebut dikira salah kerana peminjaman imbuhan bahasa Inggeris itu berlaku dalam dua bentuk iaitu peminjaman imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Bagi imbuhan awalan, sebahagiannya telah terserap sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu, sementara yang lain terserap sebagai sebahagian daripada kata pinjaman. Jadi, anti-komunis ini perlulah dieja secara rapat dan bukannya secara jarak. Ini merupakan beberapa contoh sumber rujukan yang telah saya dapatkan untuk menghasilkan slide pembentangan ini dan blog. Jadi, sumber rujukan yang lain saya telah sertakan di dalam blog. Sampai di sini saja pembentangan ringkas saya. Sekian, terima kasih. Ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, sila layari blog saya.